Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali kita dalam Hias bersama dengan Elia dan of course kepada anda di rumah dah tentunya tak sabar-sabar nak tahu apa topik Elia pada hari ini kan. Dan jangan lupa kepada anda di rumah, jangan ke mana-mana because di penghujung episod kali ini of course kita akan adakan demo untuk topik Elia lah. Dan hari ini adalah tentang shoes restoration, penjagaan kasut untuk tampil hello, cantik dan fresh every time kita pakai. Macam Elia sendiri, Elia tak reti nak jaga kasut Elia, pandai pakai je sampai ada kasut Elia tu kulit macam mengelupas lah, bukan kulit muka je mengelupas, kulit kasut pun mengelupas dan tapak sampai tercabut lah. Tak reti jaga maknanya. Jadi untuk topik hari ini kita ada Eric Napiohata dan Adib daripada El Magical Shoe Restoration Services. Selamat datang ke Hias. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih. Jadi untuk topik hari ini, untuk Napi dan juga Eric, adakah anda pandai menjaga kasut anda? Nak cakap pandai itu ada lah cuci semua kan. Tapi kalau sampai nak buat dia restore daripada mengelupas tu belum lagi tak hati lah. Belum mahir lagi lah. Kalau Eric? Saya selalu beli kasut warna hitam lah. Senang jaga kan. Senang jaga. Untuk expert Elia nak tahan dulu sekejap because nanti Elia ada banyak lagi soalan untuk expert. Dan juga dulu-dulu waktu sekolah, Elia kalau kasut sekolah ni kan putih. Kita selalu jaga kasut sekolah sebab kasut sekolah putih, lagi satu senang nak kotor. Dan bila nak cuci kasut sekolah, of course lah kita akan rendam dulu dengan deterjen dan gosok-gosok dengan bros gigi. Betul. Pernah buat? Pernah. Kasut sekolah mesti basuh sendiri. Kan? Kasut sekolah mesti basuh Kalau sendiri. tak, dah kena marah. Lepas tu last kali letak belakang teks. Tu tak boleh tahan. Nak bagi kering kan? Okey, orang kata setiap orang mungkin menjaga kasut dia dengan berbeza. So Eric dan Napiohata, macam mana cara anda menjaga kasut anda? So masa sekolah dulu Eric pakai kasut warna hitam. Tak pakai warna putih sebab dulu saiz kasut Eric warna saiz kasut Eric 12 masa sekolah dulu. So dapat permission dari guru besar supaya dapat pakai kasut warna hitam. Senang cari kan. So penjagaan kasut tu senang sikit lah. Tak payah pakai chalk apa semua. So tak payah jaga kasut sangat lah. Tak payah jaga, okey. Kalau selain daripada kasut sekolah, kasut biasa, sneakers macam yang kita lihat sekarang ini, macam mana penjagaan Eric? Tak ada jaga. Tak ada jaga? Biar je? Biar pakai sampai teruk, lepas tu buang, beli lagi satu. Wah, masyuk. Kalau pakai buang. Kalau macam Napi sendiri? Okey, kalau macam sekolah lah, zaman sekolah dulu kan, kasut pun sama case hitam, so kita pakai kasut leather. So kita shine it. Up sikit leather. Untuk sekarang sebab sneakers, dia macam sebab sneakers banyak kan. So bila ada time tu kita akan guna macam shoe repellent, dia ada untuk cuci kasut tu lah. So akan ambil satu hari free. So hari tu kita akan buat jadi macam hobi. Untuk hilangkan stres tahu tak? Cuci kasut hilang stres. Tapi nak tunggu satu hari itu bila? Kan? Okey, misalnya kan kalau anda beli kasut baru dan member terpijak kasut anda yang baru tu, adakah anda balik rumah lap ke ataupun alah kasut biarlah? Pijak dia. Pijak balik. Pijak kasut dia balik. Taklah kan? Tak, sebab kadang-kadang tu memang dah macam tradisi kan, kasut baru pijak. So kita pun mesti kaki pantas. Elak kena laju. Elak. Elak ya. Kalau tak aku elak. Okeylah, nanti kita balik kepada Elia sebentar saja lagi. Kita ada banyak soalan nak tanya dengan Eric, Napi dan juga Adib. Tapi selepas ini kita bersama dengan expert. Kita rehat sebentar. Kembali bersama dengan Elia dalam Hias. Dan bersama dengan Elia, of course kita ada Eric, Napiohata dan Adib. Jadi kita punya topik pada hari ini, kita back to our topic tentang shoes restoration. Bagi anda berdua lah, pernah tak pergi restore kasut dan kat tempat restore tu tak restore betul-betul kasut anda? Pernah tak?
Setakat ni hantar untuk cuci je. Untuk resto setakat ni belum lagi lah. Belum pernah? Belum pernah. Tapi cuci tu Kenapa takut? tak ada masa kan. Tak ada masa nak tunggu. Tunggu. Kalau resto dia macam just tapak yang ni cabut. Lepas tu just gam and then jahit macam tu lah. Macam tu je Okey lah. Okey lah. Kalau setakat nak okey. paint balik tak ada lah kan? Belum pernah Belum lagi. pernah. Belum Okey, pernah. ni yang kita nak tanya dengan expert kita hari ni. Kita ada Sifu. Ya. Sifu. Dah ready dah dengan soalan-soalan Elia ni? Ya dah. Dah. Okey, bilakah bermulanya minat nak buat restoration business? Okey. Minat untuk bidang restoration ni mula-mula dari hujung 2013. Bermulanya minat mengumpul kasut bandel. Oh, okey. Tahu kan? Tahu. Condition kasut bandel macam mana kan? Tahu. Dari situlah tercetusnya idea nak mencebur diri dalam bidang mewarna ni. Mula-mula buat kasut sendiri ke ataupun terus macam aku nak buat kasut kau lah. Macam tu. Tak, mula-mula kena buat kasut sendiri dulu. Aha. Try and error dulu. Kita kena cari solution. Macam mana nak cantikkan. Ya, betul. Jadi banyak jugalah kena study benda tu. Bukan setakat Restore biasa-biasa je. try terus jadi. Banyak juga kasut yang hancur. Kita buat restore sebab fail kan. So banyaklah yang buang apa semua. Ya, banyak. Wow, okey. Selain daripada mewarnakan balik kasut dengan warna asal, adik buat apa lagi dekat kasut tu? Tapak dia macam mana? Jahit, pernah tak buat? Jahit, saya tak buat. Saya cuma cuma- buat reglue je. Buat reglue, buat cleaning, redye, repaint dan custom detailing. Oh, okey. Lepas restoration tu kan, boleh tahan berapa lama? Untuk colour tu kan, mengikut penjagaan si pengguna tu juga. Kalau selalu kena air, teknik mencuci dia salah, jadi colour tu akan luntur balik. Okey, boleh tak bagi tahu dengan Elia dan juga penonton di rumah bagaimana nak jaga kasut dengan betul-betul? Okey. Cara penjagaan dia. Jaga. Kita belai dulu sebelum letak dalam kotak. Basic untuk penjagaan kasut untuk kekal bersih. Setiap kali lepas pakai, cuma cuci je lah ataupun Lap-lap lah. brus kosong untuk bahagian-bahagian ni, bagi buang debu. Supaya colour dia sentiasa terang lah. Dan letak dalam kotak, Letak tak payah? dalam kotak, tak payah. Kalau nak letak kasut, simpan kasut tu bagi ada laluan angin, airing system. Sebab kalau letak dalam kotak tu kan dia tak ada airing system, Kedap jadi lah. jadi tapak mudah tercabut. macam kasut Elia, tapak Ya. tercabut aku berjalan. Dan- Kan malu di situ. Dan fungus juga. Pernah tak macam customer kan, dia datang, dia bagi kasut putih macam ni kan. So macam, bang, lukis lah apa-apa. Lukis Nak. apa-apa. Pernah? Pernah juga, tapi biasa kita orang akan bagi sampel design lah. Kita orang ada buku sampel okey. design, so dipilih senang lah. Senanglah sebab kita dah pernah buat. Ya, Kalau yang baru bagi tu macam susah lah sikit, ambil masa lah. Kita nak fikir tu pun payah juga. Nak kena tidur dulu fikir. Okey, kalau untuk restoration, satu kasut mengambil masa berapa lama? Okey, untuk jangka masa tu saya tak boleh bagi sebab depend dengan condition kasut tu juga. Kadang-kadang ada kasut ni kan, kalau kita buat redye tu sekali first layer ataupun second layer belum tentu masuk. Scatter lagi colour dia. So kena ambil masa lama lah. Ya. Sebulan, 2 bulan? Tak. Oh, setahun? Tak. Berapa lama less, tu? Hanya less than 1 week. Oh, less than 1 week. Ya, Aku cepat nak lah. sebulan. Okey, kalau kasut putih, macam mana nak jaga? Putih ni sukar sedikit nak jaga. Untuk kasut putih ni, nak jaga tu kena betul tempat lah. Kena pergi. Macam shopping mall. Janganlah kalau dah hari hujan tu ataupun tempat Pakai becak pun putih. pakai kasut putih. Tu memang mencari nahas lah. Tapi bang, macam kasut putih kan, okey, kalau becak tu yang kena tanah semua tu biasa lah kan.
Tapi ada one of my problem untuk kasut putih kan. Kadang-kadang dia ada macam kekuningan. Untuk kesan kekuningan tu kan, punca dia salah teknik basuh dan drying proses lambat. Itulah sebab dia drying process dia dekat Satu belakang jadi. peti ais. Satu Itulah jadi salah dia. Itu Sebab jadi kuning. kita dulu zaman sekolah kan kena ajaran sesat dulu. Nak kering cepat. Nak kering cepat. Siapa yang ajar sebenarnya ni? Ya Allah. Kasut tu untuk main bola, untuk main semua. So malam ni boleh cuci. Tapi betul tak apa yang Elia buat dulu-dulu time sekolah? Betul tak? Yang Elia Tak cakap betul. tadi. Tak betul Tak betul. Malunya. Satu kasut sekolah kita dulu-dulu kan. Cepat kopak. Lepas tu Cepat jadi koyak, kuning. kuning. Dia reput sebab kena direct sunlight. Oh. Sebab untuk drying process ni dia tak boleh kena direct sunlight, kena udara sejuk. Kalau yang kita guna chalk tu kan untuk putihkan, tu pun ajaran sesat juga ke tu? Betul dikerasan. Itu. Itu tak elok Sebab waktu tu teknologi belum ada lagi, belum tahu lagi sistem tapi untuk sampai sekarang pun ada tahu guna chalk. masih lagi. Tapi betul ke tak betul? Betul juga, tapi yang tu untuk bagi yang malas nak cuci kasut. Cara paling senang. Guna chalk dulu. Setiap minggu cok. Oh, Kan? ya. Tu Payah agak ah. Tapi alhamdulillah lah sekarang budak sekolah dah guna kasut hitam. Yes. So Jadi jimat dekat situ. penjagaan pun tak berapa payah. Kos juga. Betul. Ada apa-apa lagi soalan daripada Eri? So bang, canvas kain macam mana yang paling susah abang pernah jumpa nak restore? Untuk canvas, macam kasut depan tu. Converse. Yang ini yang Ah. paling susah. Yang Ini. ni. Yang tu saya buat dalam 4 kali flushing. Oh. Oh, flushing tu maksudnya? Proses ulang kali. Cuci, flush cuci. air, cuci, flush. Macam tu. Oh, teknik dia. begitu. Okey guys, kalau anda di rumah nak tahu bagaimana nak restore kasut, kita kembali sebentar lagi dalam Hias. Kembali bersama dengan Elia dalam Hias, dan anda di rumah dah tentunya tak sabar nak saksikan demonstrasi bagaimana kita nak restore balik kasut yang lama menjadi something yang baru. Dah ready dah expert Elia? Dah. Ya, sifu. Jadi jom kita teruskan sambil kita restore. Nak tanya soalan dengan expert pun boleh tentang apa yang kita buat sekarang ni. Okey, Elia tolong Adib Okey, boleh. Alright, worth it tak Adib kalau kita nak restore kasut lama jadi something baru? Worth it tak? Ataupun kita beli je baru? Untuk kasut-kasut yang ada sentimental value tu perlu kita jaga. Perlu jaga dengan baik lah kan? Macam kasut hadiah daripada girlfriend ke, isteri Boyfriend ke, pasangan ke? suami ke. Yang tu ada Kan? sentimental value. Betul. Okey, hari ni kita nak buatkan kasut ni menjadi color yang asal. Yap. Color dia dah pudar dah. Colour And then dah. tools yang digunakan. Kita perlukan berus, sweat dye, Mhm. dan air kosong untuk merendam berus. Okey. Macam Okey. kita nak buat lukisan lah pula. Ini saya akan tunjuk teknik untuk membuat redye kasut. Okey. Okey. First step dia, kita ambil berus, Celupkan ke dalam celupkan color. ke dalam sweat dye Okey. dan kita apply. Oh, sikit je lah. Tak payah banyak. Elia Tak bukan banyak. makeup Elia. Bukan makeup, bukan. Okey. Oh, kena dengan teliti sebab tu lah buat restoration kasut ni ambil masa yang lama. Yap. So nak satu-satu. Kena betul teknik. Ini kalau salah dye abang macam mana nak? Macam mana nak kita Ulang balik padamkan kesilapan balik dulu. ke macam mana? Untuk mengelakkan salah dye tu, baik kita try and error dulu dekat kasut lain. Oh, Sebelum kita nak buat, kita nak apply dekat kasut yang kita nak buat tu. Kita try dulu kat kasut lain. Kenapa kena berus? Sebab bagi dye tu menyerap kat dalam tu. Okey. Lepas tu lepas berus ni lagi. Cat Buat lagi. lagi, cat lagi. Kita kena apply lagi Okey. untuk dye. Dia memang Tapi step kalau by step. contoh kan ni kalau hitam kan. Kalau terkena yang putih tu macam mana bang? Pernah tak jadi Terkena macam tu? terkena bahagian yang putih ni kita kena buang balik lah. Kenapa Elia buat tak masuk-masuk Sebab teknik sapu tu tak Oh, betul. teknik sapu tu salah dia Oh, dia teknik kena, ni. tangan dia kena sini. Dia stroke sapu tu kena stroke betul. sapu, macam mana? Sini. Gitu. Gentle. Macam menulis Elia. Oh, macam ni. Oh, okey. Dia kena tekan. Oh, dia kena tekan. Okey.
Aduh. Tu tertekan Elia. Kan? Jangan tertekan. Jangan. Jangan tertekan. Okey, kalau apa yang Elia baca lah kan. Kalau kasut yang terkena kulat tu, anda boleh gunakan yang apa Blue Hippo tu untuk sedut. Yang tu untuk macam Untuk sedut kulat. macam silika gel tu kan. Aha. Yang tu Boleh kan? Boleh juga. Tapi kalau dah material tu dah kena kulat tu, kita berus kosong je lah untuk berus. buang kulat tu. Ataupun kalau dah tahap dah teruk sangat tu, kena buat cleaning lah. Kena bagi dekat abang lah. Kena bagi kepada yang bakar. Kena bagi kepada yang pakar. Bagi Elia apa boleh? Kalau Elia yang boleh tak tolongkan? Kalau yang tak pakar tu boleh merosakkan lagi keadaan. Apa kabarkan lah. Okey, cara penjagaan kasut ni berbeza. Kasut jenis kain baldu lain nak jaga, canvas lain nak jaga, kulit pula lain nak jaga. Macam mana tu? Okey, untuk metal sweat ni, yang ni kita panggil metal sweat. Selepas kita guna, kita balik kat rumah tu kan, kita berus dekat bahagian sweat tu untuk buang debu supaya color dia tu sentiasa naik tu. So dia sentiasa shining Okey. supaya color tu tak tenggelam. Okey, itu kalau yang baldu. Kalau yang canvas? Untuk canvas tu cuma guna wipe tisu je lah. Kalau ada kesan-kesan kotor, untuk bahagian debu tu guna berus je lah, berus kosong juga. Material yang macam yang senang berkulat macam mana? Yang jenis sweat macam mana? Yang jenis sweat, yang smooth leather, jenis macam tu, yang senang berkulat. Kalau tempat simpan du tak betul lah, yang tak ada airing system. Dia mesti ada tempat yang ada airing Dia system. kalau airing system tak ngam kan, dia ada cendawan. Tiba satu soalan. Boleh jual cendawan goreng. Okey, setakat ini kasut yang paling teruk pernah Adib restore. Which one? Antara yang kat depan ni. Paling teruk lah rasanya. Setakat ni yang tak kat depan ni, yang tu, Converse. Ni. Sebab dia putih. Nampak Sebab contoh. putih. Yang ni dah restore dah kan? Yang ni dah, yang tu buat cleaning. Oh. So ni before ni after. Yep. Yes. Before and after. Kita tengok pun macam teruk kan? Ni Dan yang ni macam baru. Before. boleh lock harga sekarang? No. Kita tapak 3 bulan. So kalau macam sol ni bang, macam mana? Yang abang? ini tapak yang sol susah ni. sangat nak jaga. How? Seperti yang saya katakan tadi, selepas kita guna, Kita lap. kita lap. Kena jaga. Sebelum simpan. Tapi ada orang lah macam Elia lah kan. Kalau kita dah keluar, kita macam dah penat. Macam penatnya aku nak lap balik ni, letak je lah. Esoknya tu boleh tak? Esok. Kalau yang jenis malas tu kan, jenis malas tu nak cuci kasut, bagi pada yang pakar. Bagi Senang je simple. Bagi lagi pada yang pakar. Bagi lagi pakar. Aduh. Jangan simpan. Jangan simpan di dalam hati juga. Jangan. So kalau yang kat luar sana nak belajar dari abang, boleh jumpa abang lah. InsyaAllah. Belajar. Boleh. Chief. Kalau Ada kelas, kental, jiwa ada kental kelas. boleh. Jiwa kental boleh. Okey, yang macam custom made. Kasut macam yang kat belakang ni kita nampak sekarang ni. Lukis tu adakah sama ambil masa macam restoration ataupun tak? Tak sama. Untuk custom lukis ni kan, dia mengambil masa lebih kurang sebulan lah. Oh, sebab kita nak lukis sebab lagi. dia detailing. Untuk color-color yang tu adakah menggunakan color yang sama? Ataupun guna yang acrylic? Untuk custom detailing ni kita guna acrylic. Yang jenis macam ni. Tapi ada juga Elia nampak ya, video dekat YouTube apa semua menggunakan crayon. Crayon Boleh juga? boleh juga tapi dia tak tahan lama. Kena air dah hilang. Sebab dia bukan untuk bukan bahan untuk kasut. Crayon tu. Tapi macam mana kalau yang jenis marker tapi yang ada tak marker yang untuk conteng kasut tu? So macam mana the colour untuk marker tu? Okey tak? Untuk marker tu boleh, tapi finishing tu kena ada untuk matikan colour dalam kasut. Kalau setakat marker je memang tak tahan. Okey, macam mana kita nak lockkan sesebuah karya Okey. tu? Untuk Ada tak? lockkan. Okay. Kita pergi dekat professional makeup sana. Kita apply ni finisher dia. Oh, untuk yang ini matikan. sapu saja ataupun
spray ke? Tak, yang ni sapu ataupun guna mini airbrush pun Double boleh juga. coating lah. Tapi saya lebih suka manual. Sebab dia lebih tahan. Okey. Ha. Dan kasut baru biasanya orang nak kekalkan kecantikannya. Ada satu spray tu. Apa nama spray tu? Oh, jenis waterproof tu. Waterproof spray tu. Yang pijak pun tak kotor. Betul. Kan? Repellent spray tu. Tapi untuk spray tu dia long term effect lah. Oh, kenapa? Ada efek? Kalau kita kasut tu kita spray kan, lepas tu kita simpan tak pakai, dia boleh mendatangkan fungus. Oh, faham. Bagusnya. So bila Reput nak pun keluar, boleh? Boleh. Sebab dia chemical kan. Dia long term effect. So bila nak keluar nak pakai tu baru spray lah. Untuk spray tu kan, bila kita nak keluar untuk pakai kasut tu baru kita spray. Oh, baru spray. Bukannya kita spray, kita simpan. Tapi kalau kita spray tu kan, dia memang tahan lama dan ada orang dia spray sekali tu je. Lepas tu keluar dia tak spray lagi. Sepatutnya macam tu lah. Sepatutnya sekali spray. Jangan spray berkali-kali lah. Jangan Nanti spray rosakkan berkali-kali. kasut. Bagi anda di rumah, ini mungkin tips yang baru yang anda pelajari pada hari ini. Jangan kerap spraykan kasut anda. Elia pun baru tahu. Dan Napi, apa lagi soalan nak tanya kepada expert? Mungkin lelaki ni mungkin lebih lagi tahu tentang kasut berbanding dengan wanita macam Elia. Okay nak last question lah. Macam contoh kasut yang macam ni, kalau kita tengok dia punya tapak lain sikit. Sebab tapak dia jenis yang tebal and then dia lain daripada tapak kasut lain. So macam mana kalau tapak kasut ni rosak, so abang dapat cari tak yang the exact same tapak yang sama tu? Okey, untuk problem macam ni biasanya kita akan cari kasut longgok yang dekat bandel. So compare lah kat situ. Tapi tapak dia, sizing dia kena sama. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Sebab dia grip tapak tu lain. Faham? Alright. Selepas daripada kita buat yang tadi tu, restoration untuk kasut yang ini, dan finishing dia akan jadi begini. Okey? Memang jauh beza. Kan jauh beza daripada yang ni. Okey, abang pegang yang ni. Ida pegang yang ni. Yang ni Okey, after. perbezaan dia memang nampak sangat. Dan bahagian canvas ni pula, kita tak buat apa-apa ke? Ataupun Yang ni kena tak colour payah. juga? Yang ni kita bagi cleaning. Sebab Yang ni cuci-cuci biasa je lah. cuci biasa. Alright, macam dekat dalam kasut ni, yang lidah kasut ni macam mana? Kalau nak restore balik, ada tak? Yang bahagian dalam ni kita tak buat. Tak buat, kat Sebab luar je lah. Dia boleh buat, tapi problem ulang kali akan jadi balik. Sebab, siap dia bahagian dalam kan. Kita kaki kita selalu sarung dalam tu, dia akan kopak balik. Peel off. So Cat tu akan peel biarkanlah. off. Ataupun tukar yang baru lah yang ni. Ah. Okey, faham. Dan kita sebenarnya dah sampai di penghujung episod kita pada hari ini tentang shoe restoration. Jadi bagi anda berdua, Eric dan juga Napi, apakah tips yang baru anda pelajari pada topik kita hari ini? Kita kena jaga airflow lah dengan betul. Jangan malas. Jangan malas. Jangan malas. Jangan letak kasut belakang peti air. Ini bila kalau ada spray tu nak keluar baru spray. Tapi sekali je. Cepat dia Betul. macam, Sebab kalau beli yang spray tu kan banyak kan, penuh. Kalau Napi dah spray, Napi bagi Elia. Lepas tu Elia spray bagi pada Eric. Betul. Semua spray. Jadi duit saya keluar. Kan? Okay, bagus. Dan juga daripada Adib sendiri, bagaimanakah newbie dekat luar sana nak jaga kasut dengan properly? Okey, untuk newbie, kepada newbie, penjagaan kasut tu senang, simple je lah. Simple basic. Lepas guna, Simpan. tu lap, cuci dulu sebelum bus kosong, lap bahagian tapak dia, tepi tapak ni sebelum simpan. Yang tu je. Paling senang, simple Paling basic. simple basic lah. Sayangi kasut anda. Sayangi kasut anda. Jadi Elia hope topik Elia pada hari ini membantu anda sedikit sebanyak untuk menyimpan kasut, untuk pergi restore kasut ke kan. Dan sebarang cadangan dan komen anda boleh terus email ke kami di wanita@tvstv.my. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang dalam Hias. Bye. Cifu. Tipu. Share.